Assalamualaikum. Kami akan membentangkan tentang peruntukan-peruntukan berkaitan halal di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Undang-Undang Kecil di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mus'ab Umair bin Roslan daripada kelas DP 4D. Saya akan menerangkan tentang pengenalan mengenai Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan merupakan undang-undang tentang peraturan premis makanan serta pelaksanaan perniagaan dan pengiklanan. Undang-undang yang melibatkan pengurusan pihak berkuasa tempatan di Malaysia mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1977. Undang-undang digubal bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubung dengan kerajaan tempatan yang hanya boleh diguna pakai di Semenanjung Malaysia. Tetapi untuk membolehkan ia berkuat kuasa di sesebuah negeri tertentu, ianya bergantung pada rundingan pihak berkuasa negeri dengan menteri melalui pemberitahuan dalam warta. Undang-undang kecil adalah undang-undang yang diwujudkan oleh setiap kerajaan negeri yang diletakkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang akan dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan. Contohnya, Majlis Pembandaran Daerah atau negeri. Ia mesti disahkan oleh pihak berkuasa negeri dahulu sebelum ianya dilaksanakan. Contoh-contoh bagi undang-undang kecil ialah Majlis Pembandaran Simpang Renggam sudah mengeluarkan akta undang-undang kecil iaitu tidak dibenarkan self-declaration seperti ditanggung halal semestinya halal dan lain-lain. Selain itu, Majlis Pembandaran Melaka juga mengeluarkan kenyataan tidak dibenarkan penggunaan logo atau apa-apa sijil yang berkaitan halal jika tidak diberikan pengesahan daripada peradan yang terlibat. Manakala arahan penutupan permes selama 3 hari dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Kuantan kerana mendapati 7 permes makanan di daerah ini dalam keadaan kotor dan tidak mencapai standard kebersihan yang ditetapkan. Seterusnya, saya Muhammad Hafiz Syahmi bin Baco dari kelas 4D. Undang-Undang Kecil 7 Iklan Majlis Bandaraya Melaka 2010. Perenggan 7 menyatakan seperti berikut. Tiada seorang pun boleh mempamerkan apa-apa perkataan, logo atau tanda halal atau ditanggung halal tanpa mendapat sijil pengesahan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM atau Majlis Agama Islam Melaka MAIM atau mana-mana pihak berkuasa berkenaan. Bagi pihak berkuasa tempatan yang tidak mempunyai peruntukan kawalan penggunaan logo tanda halal dalam Undang-Undang Kecil Iklan, terdapat peruntukan lain yang digunakan bagi tujuan tersebut. Sebagai contoh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mempunyai peraturan lain dalam mengawal penggunaan logo atau tanda halal bagi premis makanan iaitu Garis Panduan Perlesenan Premis Perniagaan Restoran, Kedai Makanan dan Minuman dan Medan Selera Food Court di bidang kuasa Jabatan Pemudah Cara Perniagaan dan Pengurusan Penjaja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Garis panduan ini mensyaratkan premis perniagaan restoran, kedai makanan dan minuman dan medan selera yang menjual makanan tidak halal dan bukan dimiliki oleh orang Islam tidak dibenarkan untuk mengantung atau mempamerkan apa-apa pameran yang boleh mengelirukan umat Islam seperti ayat-ayat kaligrafi Al-Quran atau gambar-gambar yang melambangkan agama Islam. Hai, saya Siti Aisyah binti Zakaria dari kelas 4D. Saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Kecil Pelaksanaan Iklan. Contohnya Majlis Daerah Simpang Renggam 2014, iaitu penggunaan perkataan halal. Di bawah perenggan 1, tiada seorang pun boleh menggunakan di atas ataupun di bawah atau di mana-mana bahagian iklan apa-apa perkataan halal, ditanggung halal atau lain-lain perkataan yang menunjukkan bahawa sesuatu makanan atau minuman yang dimaksudkan oleh iklan itu telah diproses, dimasak atau dibuat dengan cara yang diluluskan oleh sesuatu pihak berkuasa itu, dan tidak mengandungi apa-apa benda yang ditegah bagi seseorang Islam melainkan orang itu telah mendapat kebenaran secara bertulis daripada yang dipetua.
Seterusnya, sebelum memberi kelulusan di bawah perenggan 1, Yang di-Pertua boleh menghendaki apa-apa bukti dengan memuaskan hatinya bahawa makanan itu tidak ditegah di bawah agama Islam dan telah diluluskan oleh sesuatu pihak berkuasa untuk dimakan oleh orang-orang Islam. Penalti bagi seseorang yang melanggar mana-mana peruntukan undang-undang kecil ini atau mana-mana syarat di bawah suatu lesen, mana-mana notis atau perintah yang di-Pertua adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Dan dalam hal suatu kesalahan yang berterusan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM200 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Kemudiannya isu premis makanan yang kedua iaitu kolam proses bangkai ayam untuk makanan ikan disita. Berlakunya di Kuala Selangor apabila kedegilan pemilik sebuah kolam memproses bangkai ayam sebagai makanan ikan di Sungai Yu, Tanjung Karang tidak mementingkan kebersihan telah disita pihak berkuasa. Penyitaan itu dilakukan Majlis Pembenaran Kuala Selangor MPPKS dalam operasi bersepadu kaca ganggu lalat. MPPKS sebelum ini telah mengeluarkan notis hapuskan kaca ganggu dan kompaun kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Namun, pemilik kolam masih gagal untuk mematuhi kehendak notis tersebut. Pemeriksaan lanjut mendapati kolam ternakan ikan terbakar sebagai makanan kepada ternakan ikan sehingga menyebabkan kaca ganggu lalat. Tidak itu juga, premis itu turut didapati menjalankan operasi tanpa kebenaran pihak berkuasa melesen menyebabkan keraguan pembekalan kebersihan makanan mentah. Pemilik kolam turut dikenakan kompaun di bawah Undang-Undang Kepelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian 2007 dan Seksyen 82/5 Akta Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izlika Ain Nomadar binti Muhammad Hirman daripada kelas 4D. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang isu premis makanan, restoran sedia makanan yang berdekatan dengan tandas. Kawasan penyediaan makanan berdekatan tandas selain kebersihan bahagian dapur terabai, antara kesalahan dikesan dilakukan beberapa premis restoran di sekitar Kuantan. Tindakan itu bukan sahaja menyalahi syarat lesen, malah kebersihan penyediaan makanan restoran itu juga boleh dipertikai. Majlis Pembandaran Kuantan MPK menjalankan pemeriksaan mengejut ke atas 7 restoran di sekitar daerah itu. Ketua Seksyen Perhubungan Awam dan Korporat MPK Nur Kamawati Kamal berkata, 7 kompaun dikeluarkan pihaknya hasil pemeriksaan ke atas 7 restoran kerana melakukan pelbagai kesalahan termasuk 3 kes tidak memiliki kad kesihatan pekerja, 2 kes masing-masing melanggar syarat lesen dan beroperasi di kaki 5 premis. MPK juga menasihatkan pengusaha restoran terutamanya yang beroperasi selama 24 jam supaya mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam untuk menutup premis makanan mereka bagi melakukan kerja pembersihan. Jika mereka gagal untuk membayar kompaun, maka lesen perniagaan mereka boleh dibatalkan. Akhir sekali, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, peruntukan perundangan ini melarang penggunaan logo dan sijil halal swasta, pengisytiharan halal sendiri seperti dalam bentuk perkataan halal ditanggung halal makanan Islam atau seumpamanya. Undang-undang telah dikeluarkan bahawa sesiapa yang menjual makanan dan minuman dengan menggunakan logo halal, gambar, kalimat Allah bagi meyakinkan para pelanggan, tetapi semua itu adalah tidak benar, maka ia akan dikenakan hukuman. Dengan adanya akta ini, ia dapat membantu seluruh umat Islam bijak untuk memilih premis makanan yang halal serta bersijilkan pengesahan daripada JAKIM dan MAIM maupun pihak lain yang berkaitan.